A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini 26 hari bulan 9 2022. Hari ini kes yang saya nak bawakan, kes faraid, merupakan kes munasaqat. Kalau kita nak tahu kes munasaqat ni ialah kes kematian yang berlapis. Dia seperti ini. Contohnya ada kematian yang pertama, tetapi belum sempat nak bahagikan kematian yang pertama ni, berlakunya kematian yang kedua. Maknanya harta daripada si mati yang pertama ni tak sempat nak diagihkan kepada ahli waris yang seterusnya. Ada pula ahli waris, antara ahli waris yang kematian yang pertama ni meninggal dunia. Okey, kita tengok untuk teruskan dan kita tengok supaya lebih jelas insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kes ke-108. Ini adalah 100 kes muda Faraid Nurul Syazwani Rosmawi. Kalian boleh tengok di Facebook saya, Facebook Nurul Syazwani Rosmawi. Ini adalah kes ke-108. Kes 108 saya bagi advance, iaitu saya bagi apa panggil tu, bonus untuk kes 108 ke 101 ke 113. Okey, kita tengok si mati yang pertama lelaki meninggalkan isteri. Kita lukis sikit boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, si mati pertama dia meninggalkan, dia ada isteri. Saya lukis, dia ada isteri dan dia ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ini adalah susur galur untuk saya risau tuan-tuan dan tak nampak kan? Okey, si mati yang pertama ini, arwah yang pertama ini meninggal. Ada isteri, ada anak lelaki seorang, ada anak perempuan. Yang ni adalah arwah. Si mati ini adalah arwah yang pertama. Okey, dia ada isteri, dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Tetapi belum sempat mereka ini, iaitu isteri, anak lelaki dan anak perempuan mengagihkan ataupun membahagikan harta pusaka si mati yang ke-1 ini, yang pertama ini. Kemudian anak lelaki ini pula menjadi si mati yang kedua. Berlakunya kematian untuk anak lelaki ini. Ini adalah si mati kedua. Ini yang si mati pertama. Ini si mati kedua. Okey, arwah anak lelaki ini meninggalkan waris, iaitu isteri. Dia ada isteri dan dia ada anak lelaki 2 orang. Anak lelaki pertama, anak lelaki kedua. Okey, bagaimanakah pembahagian faraid sekiranya berlaku seperti ini tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimanakah kita nak bahagikan? Contohnya, yang ni saya tak tulis tahun bila-bila. Katakanlah yang ni contohnya, ni meninggal pada tahun 2000. Tahun 2000. Anak dia pula meninggal pada tahun 2001. Tetapi belum sempat nak bahagikan harta, anak lelaki ini pula meninggal dunia. Okey, pertama sekali, langkah pertama adalah kita tuliskan dahulu si mati yang pertama, faraid. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Faraid lelaki yang pertama ini, faraid waris yang pertama, waris lelaki pertama ini. Okey, siapa yang ditinggalkan? Si mati ada isteri, ada anak lelaki. Anak lelaki ni kan dah meninggal. Ya, tetapi anak lelaki ini meninggal setelah bapa dia meninggal. Anak lelaki ini meninggal 2001. Bapa dia meninggal 2000. Maknanya dia berhak menerima bahagian faraid. Okey, anak lelaki pertama.
anak perempuan pertama. Isteri dapat berapa? Isteri akan dapat 1/8. Jadi bakinya adalah 7/8. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh nak belajar secara detail, boleh tengok dekat saya punya video yang sebelum-sebelum ni ya. Yang ni kita kalau boleh kita nak buat secara laju lah, secara cepat insya-Allah. Okey, ini 8. Ini anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Bila kita total jadi 3. Okey, di sini 3, 8 darab 3. 8 darab 3 jadi 24. Yang ni pun 24, yang ni kita darab dengan 3 juga, ni jadi 3. Yang ni 2 darab dengan 7, 2 darab dengan 7 jadi 14 untuk anak lelaki, dan 1 darab 7, 7 jadi untuk anak perempuan. Dan bila kita tambah 2 campur dengan 14 jadi 17, 17 campur dengan 7 jadi 24. InsyaAllah betul jawapan ini. Okey, ini adalah pengiraan untuk faraid waris yang pertama, waris si mati yang pertama. Okey, kita teruskan. Kalau boleh kita nak cepat. Kalau boleh lah. Sebab apa kita nak cepat? Kita nak kira munasaqat pula. Okey, kes faraid waris si mati kedua ini pula. Ni yang pertama. Okey, siapa yang ditinggalkan? Ni. Okey, yang ni ditinggalkan siapa? Isteri. Ni isteri ni adalah untuk isteri yang ni. Yang ni isteri ni adalah untuk yang ni. Yang ni isteri ni untuk si mati yang pertama tau. Ni. Okey, saya highlightkan dengan color pink. Pink ni untuk waris-waris dia yang ni, 3 orang ni. Okey, yang color orange ni pula, yang color orange adalah untuk si mati yang kedua ini. Okey, siapa yang ditinggalkan? Ditinggalkan isteri. Ibu, jangan lupa. Ibu ni adalah emak kepada si mati ini. Okey, jangan kita lupa. Ibu dengan anak lelaki seorang, anak lelaki yang kedua. Anak lelaki 2 orang lah kat sini. Okey, isteri dapat berapa? 1/8. Ibu dapat berapa? 1/6. Bakinya dapat pada aswabah kepada anak-anak. Aswabah ni kita kena kira dulu. Kena kira. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok secara detail, cara yang saya terang secara panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam video sebelum ini ya. Tapi in case tuan-tuan dan puan-puan perlukan bantuan, boleh sahaja hubungi saya. Ini nombor saya, ataupun boleh ambil dekat saya punya wall Facebook, ataupun dekat saya punya YouTube channel. Okey, 1/8 dengan 1/6. Yang ni kita darabkan dengan 3, yang ni darabkan dengan 4. Ni jadi 24. 24 jadi 3/24. Yang ni jadi 4/24. Maka bakinya kejap ya. Bakinya 3 campur 4 tolak dengan 24 jadi 17. 17/24. Ini jadi 2, ini jadi 1, jadi 3. Okey, yang ni kita darabkan. Kejap ya. Sorry, maafkan saya. Ini bukan 2, ini 1. Ini yang maknanya 2. Ni 1. Kenapa 1? Sebab ni anak lelaki, bukan anak perempuan. Maka di sini 1. Maafkan saya. Saya silap tulis 2 tadi. Ni 1 jadi 2 di sini. 24 darab dengan 2 jadi 48. 48. 3 darab dengan 2 jadi 6. 4 darab dengan 2 jadi 8. Yang ni untuk anak lelaki, 17 untuk setiap seorang. Okey, ini adalah jalan kira untuk kes faraid untuk waris yang kedua ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita kira untuk munasaqat. Munasaqat ni sebenarnya dia sangat munasaqat atau kita panggil kematian berlapis. Dia sangat panjang dan dia sangat berlapis. Sangat mengambil masa untuk mengira. Sebab itulah saya tak buat video masa minggu lepas. Sebab minggu lepas saya sangat
sangat rushing dan sangat-sangat tak sempat nak buat video munasakot. Jadi saya memang tak boleh nak fokus, 100%. Jadi saya ambil masa bertenang untuk buat video munasakot ini. Kalau nak buat pengiraan untuk munasakot ni, kita kena bertenang, kena relax, kena betul-betul waktu yang lapang. Kalau waktu yang tengah-tengah sibuk, memang bagi saya agak sukar. Okey, kita teruskan untuk pengiraan. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri. Ini untuk waris lelaki pertama ya. Waris yang pertama. Isteri, anak lelaki pertama, anak perempuan pertama. Okey, kita terus ambil kat sini. Kita terus ambil yang ni, nilai ni. Okey. 24. Sini 24. Ni kita terus ambil 3, 14, 7. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? 24 saya ambil sini. 24, 3, 14, 7. Saya terus copy and paste letak di sini. Sebab itulah pentingnya kita buat pengiraan faraid untuk satu kematian dahulu. Barulah kita boleh buat pengiraan untuk seterusnya. Okey. Jangan risau, kita sama-sama mengira. InsyaAllah kita sama-sama ya. Okey, seterusnya adalah kita tulis untuk waris yang kedua ini. Waris yang kedua siapa? Waris untuk kematian yang kedua ini, waris yang kedua siapa? Isteri ini jatuh menjadi ibu. Isteri jadi ibu. Ini saudara anak lelaki yang pertama, anak perempuan yang pertama kepada si mati yang pertama ini, mereka merupakan saudara seibu sebapa lelaki dan mereka merupakan saudara seibu sebapa perempuan. Jadi mereka tidak akan mewarisi bahagian faraid. Okey? Okey, di sini kita tidak maafkan saya. Di sini saudara seibu sebapa perempuan ini, mereka tidak akan mewarisi. Yang mana sekarang ni yang si mati yang kedua adalah ini, si mati yang kedua. Anak lelaki ini yang meninggal. Jadi saudara seibu sebapa perempuan ini tidak mewarisi. Saudara seibu sebapa perempuan ini tidak akan mewarisi. Saya ulang sekali lagi ya. Ini tidak akan mewarisi, maka hanya akan jatuh kepada isteri anak lelaki yang pertama dengan anak lelaki yang kedua. Okey, kita teruskan di sini. Kalau untuk faraid ni, kita kena selalu praktis, selalu buat latihan, selalu rujuk pakar-pakar. Kalau pakar-pakar tu bagi saya, orang yang paling pakar, orang yang saya paling respect dalam bahagian faraid adalah Ustaz Wan Abdul Halim. Bagi saya lah, tu bagi saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak baca buku dia, ni salah satu buku dia, yang dia ada 2 buah buku. Saya suka baca buku ni. Ada tak gambar dia? Ini adalah Ustaz Wan Abdul Halim. Saya sangat suka baca buku beliau. Saya sangat suka rujuk pada buku beliau sebab banyak info yang saya dapat belajar dekat sini. Saya dapat ilmu dekat Ustaz Wan Abdul Halim, dan saya juga pernah WhatsApp dengan Ustaz Wan Abdul Halim sebab hari tu saya memang tak dapat nak jawab soalan faraid tu. Susah soalan tu. Susah, dan beliau, alhamdulillah, beliau reply walaupun beliau tak kenal pun siapa saya. Sangat-sangat baik Ustaz ni. Kalau siapa-siapa yang nak rujuk, boleh rujuk dengan Ustaz Wan Abdul Halim. Buku dia memang bagus. Memang sangat-sangat berguna untuk kita belajar. Okey, ni satu lagi buku Ustaz Wan Abdul Halim. Okey, ini satu lagi buku. Saya kongsikan apa yang saya belajar ni. Saya tak dapat apa-apa tau. Saya bukannya melobi Ustaz Wan Abdul Halim. Beliau tak kenal pun saya. Ustaz ni gambar beliau masa muda kot.
Saya tak kenal pun. Beliau tak kenal pun saya. Saya je yang kenal Ustaz Wan Abdul Halim. Oh, saya tunjuk teruslah. Ni soalan. Soalan saya sampai tampal soalan yang saya tanya. Ni adalah soalan yang saya tanya. Ini adalah soalan yang saya tanya. Saya tanya pada 14 hari bulan 4, bulan puasa baru-baru ni. Saya tanya beliau. Ini kematian berlapis juga. Okay, dan beliau menjawab dan saya print out yang beliau tulis. Inilah jawapan daripada Ustaz Wan Abdul Halim. Beliau sangat terror, beliau sangat pakar dalam faraid. Tuntutlah ilmu dengan beliau. Kalau orang Terengganu, orang Terengganu boleh pergi jumpa Ustaz Wan Abdul Halim ni. Dia memang